menyebut tadi tentang Felda memberikan cuti kira-kira ya sebagai asas untuk kononnya membebaskan hutang, dan saya perhatikan agenda baru Felda kepada penoka semuanya baik, semuanya kita boleh sangat sokong, tapi pertama perlulah Felda dan penoka bersama penoka dalam semangat yang sama tadi, penoka sebagai peserta atau anak penoka sebagai wakil peserta dan Felda sebagai developer, bersama-sama melakukan 3 barang ni, iaitu lakukan due diligence dulu. Banyak perkara yang tak beres, yang kalau besok jalan pokok rumah siap, pahat berbunyi. Sebab isu hutang tak boleh bayar ni bukan masalah penoka sahaja. Dia juga melibatkan banyak faktor seperti hasil menurun. Hasil menurun pula banyak faktornya. Siapa kontraktornya? Siapa yang mengendalikan ladang-ladang penoka? Kalau ladang penoka tu penoka sendiri yang mengendalikan, itu lain. Ini dikendali oleh anak syarikat Felda juga. Saya jumpa kes di mana mereka tak kutip pun pokok buah-buahan. Ladang penoka ni banyak kes rungutan penoka tu. Itu tidak dilakukan due diligence secara betul. Kemudian hasil pun tak berkualiti. Sebahagian anak-anak getah atau tanak sawit yang disupply kepada penoka dulu pun oleh kontraktor yang bekalannya kualiti sangat buruk, tak baik. Itu pun mereka tidak ambil kira. Very low grade quality. Tidak ikut jadual penanaman, disiplin penanaman tidak dipatuhi. Saya terima ratus keluhan penoka ni. Kemudian kos yang ditanggung oleh penoka dengan tak tentu pasal meningkat, dan akibatnya hutang penoka makinlah bertambun-tambun. Takkanlah itu penoka yang nak tanggung, ya. Jadi perkara ini sebaiknya kerajaan menerusi kepimpinan Felda duduk semula dengan penoka, berbincang, kaji bersama untuk due diligence supaya sama-sama cerah. Yang kedua, kita penoka pun nak tahu dia punya risk. Apakah risiko-risikonya? Adakah Felda telah sediakan senarai? Ini bagus, ini tak bagusnya. Bincang dengan penoka, bagi tahu. Sebab penoka ni akan ada ramai anak-anak yang cerdik pandai macam sahabat kita ni. Dan mereka bukan tidur. Mereka akan baca nanti. Jangan besok selepas siap kerja kita tengok semua tak sempurna. Yang keempat, dia punya return of investment. Katalah penoka ni dilepaskan atau dibebaskan atau sebagainya. Apakah bentuk sumbangan penoka dan apakah return yang mereka dapat? ROI lah, lebih kurang macam tu lah bahasa orang putihnya tu. Sebab setahu saya penoka ni tak pernah berhutang. Penoka dulu untuk tujuan kongsi bersama masa tahun 70-an awal penoka buka Felda ni, penoka dibayar allowance 1 bulan RM69, tak silap saya. Allowance itu pun bukan duit gaji bulanan. Mereka kerja tanam kebun, mereka menanam, menyemai pokok, merumput dan sebagainya, ikut roll call, pagi bangun, malam sampai malam. Mereka dibayar allowance RM60 lebih sebulan. Dan itu pun dibayar semula oleh penoka. Jadi tang mana penoka berhutang, tang mana penoka makan subsidi. Jadi saya ingat orang luar janganlah salah faham. Penoka tak pernah 1 sen pun berhutang dalam Felda. Ya, tak pernah. Dan penoka bayar. Ya, jadi penoka memang dah buat tanggungjawabnya. Jadi dalam episod penoka membangun tanah keluar ladang, Felda boleh buat kilang sawit. Felda boleh buat corporate company berpuluh-puluh. Hasil kerja daripada sumbangan penoka. Di mana suara hak penoka kat situ? Penoka pun tak dapat nak dapat apa. Kecuali inilah bentuk-bentuk yang namanya bebaskan hutang lah, bagi bantuan itu inilah. Maka dengan itu duduk semula, kunci kira-kira betul-betul. Jangan kira-kira tak kunci. Atau tak sekira kunci-kunci. Jadi saya lihat ada perkara tak beres di situ ya. Jadi saya rasa Felda kena perhati benda ni lah. Sekian, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Kamari atas pencerahan tadi. Baiklah, kita terus ke sesi komen-komen. Kita lihat komen-komen yang dibuat oleh sidang penonton kita.
Saya ingin bacakan saja dulu antara komen-komennya daripada Muhammad Katim bin Osman. Ramai juga anak-anak Felda yang duduk di Pasir Gudang. Setiausaha UMNO Bahagian Basudang pun anak Felda. Harap anak-anak Felda sentiasa menyokong UMNO kerana UMNO lah yang wujudkan Felda dulu ni. Okey, seterusnya daripada Haji Ismail Abdul Hamid. Alhamdulillah, tahniah kepada kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak pada tahun 1956. Seterusnya daripada ni Pekembar Kota Tinggi ni, terbaik TS Sis Muhammad, Ketua Penerangan Bahagian Kota Tinggi. Saya kena bacakan juga ni. Kalau tak angkat kota, siapa nak angkat? Yang itu tak payahlah baca bang. Komen yang baik. Ada juga ni daripada Haji Hashim Marsidi. Apa yang jadi dengan Mazlan Aliman, pejuang anak peneroka yang kononnya ketika PH berjuang habis-habisan untuk bela peneroka dulu sampai menangis. Ini nak kupas ke? Ada nak jawab ke? Mazlan Aliman. Aduh. Saudara aku tu. Sedap tu. Pasal hutang. Pasal nak hapuskan hutang tu sedap tu. Kan? Sebab ialah masa tu semua janji untuk janji pilihan raya ni semua ada. Semua dibuat secara orang kata cara berceramah ni untuk menang pilihan raya memang begitulah cara dia. Mazlan Aliman dengan janji untuk hapuskan hutang Felda. Dan hari ni kalau kita tengok hutang Felda tu tak ada apa pun. Dan hari ni kita tak tahu Mazlan Aliman pergi mana pun kita tak tahu. Hilang ke mana tak tahu. Dan ini sebab oleh kerana itulah ramai di kalangan keluarga Felda dan peneroka beralih kepada PH Pakatan Harapan. Kerana janji inilah anak-anak daripada Kuala Lumpur turun balik bagi tahu dengan mak bapak, mak kali ni kita nak kerajaan yang baru, kita nak Malaysia baru, kita kena tukar kepimpinan. Bahawasanya UMNO dan Barisan Nasional ni dah memang tak boleh pergi lagi. Balik hasut mak bapak di Felda dan akhirnya mak bapak tak nak ikut juga kata dan cakap. Ikut juga anak-anak ni. Balik sekali-sekali tu masa mak bapak ikut kemauan anak-anak tadi dan akhirnya mak bapak pun terjebak sampai hari ini. Pun terpalit dengan kencing segala-galanya. Ini yang berlaku PRU14 dan kita harap kerajaan Perikatan Nasional supaya janganlah berlaku lagi seperti mana PH terdahulu. Cukup-cukuplah. Ini peneroka punya cerita ni dah yang kita dengar tadi dah zaman berzaman dah kan. Jadi kalau boleh janganlah ditindasnya peneroka lagi. Peneroka ni penyumbang kepada tu. Jadi kena faham. Setakat itu. Okey. Saya nak tambah sikit. Okey, teruskan Saudara Sis. Saya tambah sikit. Cumanya anak-anak broker dan jansi kedua dan jansi ketiga broker pun dan broker tu sendiri pun dah nampak lah macam mana bila 22 bulan Pakatan Harapan memerintah paling ketara sekali adalah harga 1 tan sehingga RM200, RM250. Semasa itu kebetulan PRK Tanjung Piai. Saya pun bercakap pasal isu harga buah di salah satu PDM di PRK Tanjung Piai tersebut. Pada masa itu saya bercakap pasal harga buah satu tan ni lah. Ini harga buah. Dia sebenarnya bila harga buah dia jatuh, dia bukan peneroka Felda aja. Ramai lagi. 700,000 lebih orang yang direct dengan indirect berkaitan industri sawit ni yang terkesan. So maksudnya itu je kita dah tengok lah. Kalau kita beria sangat ni, itulah akibatnya. Bila mak bapak kita 1 tan RM250 pun nak bayar upah pun tak lepas. Bayar lori tu bayar upah pun tak lepas. Saya ingat kita perlu lebih cerdik dan celik lah sikit. Okey, itu je. Terima kasih Saudara Sis. Okey, lagi daripada penonton kita yang nama John Midi, Tuan Kamari, just mohon pencerahan berkaitan pelantikan Tan Sri Isa Samad sebagai pengerusi Felda suatu ketika dulu.
sebagaimana pada ketika itu majoriti warga Felda tidak bersetuju berkaitan pelantikan beliau. Mohon pencerahan Abang Kamari. Ini Tan Sri Sesama ni buat ayahanda kita juga. Dia dia pengurusi Felda. Okey, untuk maklumat, sewaktu Tan Sri Yusof-Noh menjadi pengurusi, saya adalah merupakan pegawai khas kepada Tan Sri Yusof-Noh. Okey. Kemudian apabila Tan Sri Yusof-Noh diganti oleh Tan Sri Sesamad, saya duduk dalam lembaga pengarah Delima Oil, anak syarikat Felda, dan beliau adalah pengurusinya, ya. Okey. Semasa mesyuarat lembaga yang pertama dan kedua, saya rasa ada sedikit keanehan dalam proses kepengurusan di sana. Dan proses pembinaan generasi peneroka Felda tidak lagi berkisar dalam konteks yang saya katakan tadi dalam formula Felda yang asal. Formula asal Felda telah diabaikan, dan gelombang atau trend mungkin Tan Sri pengurusi waktu itu pun terikut-ikut dengan gelombang trend corporatization tadi itu, maka membuatkan saya rasa lebih baik dan lebih mulik saya meletakkan jawatan sebagai ahli lembaga pengarah Delima Oil. Second meeting tu, meeting kedua. Sebab saya fikir gelombang corporatization itu tidak lagi berprinsip kepada ruh formula Felda yang saya selalu war-war dan jelaskan dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah Felda. Untuk maklumat, semasa saya menjaga Delima Oil, kita telah mengangkat minyak saji dan minyak tiara dan beberapa produk hiliran lain. Dan sampai ke peringkat keuntungan kita melebihi pada 40 juta setahun, menyumbang kepada tabungan keseluruhan. Turnover kita lebih pada 400 juta ke 700 juta, hampir 1 bilion dalam perniagaan kita. Tetapi saya katakan semula tadi, harus dibezakan antara gerakan pembangunan Felda itu untuk peneroka, itu harus memain peranan 70%. Corporatization bawah nama apa pun, Felda Global Venture ke apa korporat pun, kelompok syarikat Felda itu hanya perlu bermain dalam tempo 30% atau 40% saja. Dan peranan KPF harus menjadi ulung dan unggul, harus dikekalkan dengan apa cara sekalipun. Agenda itu harus berdepan. Tetapi oleh kerana gelombang itu sudah tidak berlaku waktu itu, dan agaknya yang saya sebut tadi, tangan bertukar tangan di antara pihak-pihak tadi, menyebabkan mungkin Tan Sri Isa Samad terbawa-bawa dengan gelombang-gelombang berkenaan, dan itulah yang menyebabkan saya mengeluarkan diri daripada ahli lembaga pengarah syarikat berkenaan. Selepas daripada itu saya hanya menyaksikan secara akhbar biasa. Dan komen saya ialah secara peribadi, Tan Sri Isa Samad ada pengalaman besar dalam pengurusan sebuah negeri, iaitu Negeri Sembilan. Tetapi Felda mempunyai kawasan melebihi Negeri Sembilan, Negeri Melaka dan Negeri Perlis. Dan Felda mempunyai agenda bukan sekadar dalam Malaysia, tapi agenda ke seluruh dunia. Yang ini saya rasa bukan kerangka pemikiran beliau. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Kamari, sangat jelas. Mudah-mudahan saudara John Midi kita ni dapat dengan jelas pencerahan daripada Abang Kamari tadi tu. Beliau ada juga sebut perihal KPF ni semenjak zaman PH hingga kini telah ke arah merudum, dan tanya pula apakah yang perlu dilakukan untuk diperbaiki dan kembalikan kepercayaan kepada pencarum KPF seperti sebelum ini. Seterusnya saudara Rosli Osman, orang Felda dulu anak emas kerajaan, tapi orang Felda yang lupa jasa pemimpin UMNO. Akhirnya lepas PRU 14, orang Felda yang tertindas. Orang Felda patut bersyukur. Saudara Sis, ada nak komen? Sebab ini biasanya bukan generasi atas-atas, generasi. Mungkin saudara Sis boleh komen. Kawasan parlimen yang ada Felda ni 54 parlimen.
Tapi PRU 14 tapi tak ingat figure lah. Tapi banyak daripada 54 parlimen ni kawasan FEDA yang BN kalah. Yang UMNO kalah dalam kawasan FEDA lah. Di antaranya itulah tadi. Mazlan Aliman yang offer hapuskan hutang lah kan. Macam-macam lah. Di fitnah dan macam-macam janji bulan dan bintang lah. Terpengaruh Dan orang muda juga macam contoh isu hapus PTPTN sama juga. Ya, sama juga. Generasi kedua FEDA ni pun banyak yang belajar, banyak yang ambil PTPTN. Ya. Bila dia offer benda tu, saya setujulah dengan tadi siapa tadi? Muhammad Rosli Rosli Osman. AJK ni. Rosli Osman. Dia 26 kerusi Parlimen FEDA ni habis PRU 14. Tadi lah antara orang muda pengundi-pengundi kali pertama yang masih lagi belajar pakai PTPTN dan pada mak bapaknya pula nak dihapuskan hutangnya 50%. Ia termakan. Peminjam PTPTN ni 100,000 bukan sikit orang peminjam daripada awal PTPTN ni diwujudkan. So janji bulan bintang PH ni kita masih kempen PRU 14, saya ketua perangan pemuda ke masa tu. Kita pun ceramah kat benda ni. Mana boleh PTPTN ni masuk? Tak logik. Mana boleh hutang kan? Hutang FEDA ni masuk pula 50%. Tak logik. Buktinya sekarang kerajaan PN buat pun umumkan hutang dia tak sampai 50%. Tak sampai 50% pun dia umumkan. Kalau perjanjian ni diteruskan semula tak sampai 50% pun. Dan pada masa tu warga-warga FEDA banyak termakan dengan serangan kepada Perdana Menteri ketika itu yang menjaga FEDA. So itulah yang boleh saya komen. Okeylah, ada seorang lagi KPF koperasi. KPF tadi ada disebutkan macam mana cara nak selesaikan. Ya, betul. Saya lihat itulah satu kesilapan Tan Sri Sesamad. Ialah dia telah dasar KPF koperasi dulu fungsinya adalah ketua pengarah FELDA atau pengurus besar FELDA. Betul. Pengurus itu tetap dalam perlembagaan. Apa dah berlaku waktu itu, pengurus besar FELDA pergi Mekah 2 minggu dan diadakan Mesyuarat Agung khas yang meminda perlembagaan dan menukarkan perlembagaan itu kepada istilah yang baru. Dan pengurusi FELDA Tan Sri Sesamad telah mengambil alih selaku pengurusi KPF. Perlu diingat KPF adalah pemegang 51% dalam kumpulan pemodalan FELDA, dalam seluruh korporat FELDA. Dia pemegang majoriti. Oleh kerana pemegang majoriti. Jadi suara KPF adalah suara penentu sama ada nak masuk Kedah Global Venture, nak jadi masuk bursa saham tidak, di situ adalah keputusan dari KPF. Oleh kerana KPF itu pemegang kuasa besar, jadi pengurusinya pun kena tukar. Perlembagaan itu harus diletak semula. Iaitu pada saya harus reinstate, letak semula. Kerana kita mengelakkan sistem percampuran kuasa di mana akan berlaku pertemuan sesuatu kelompok untuk merebut jawatan pengurusi KPF itu nanti. Dielakkan kerana tidak boleh kedudukan politik mendominasi koperasi yang melibatkan peroka. Biarlah itu dipimpin oleh pengurus besar FELDA. Siapa juga jadi pengurus besar FELDA, dialah pengurusinya. Jadi itu yang telah mengekalkan formula selama ini sehingga FELDA mencapai ke tahap FELDA lokal tadi. Itu komen saya. Thank you. Okey, sedikit Abang Kamari. Daripada Haji Ismail Abdul Hamid ni, beliau bagi tahu terima kasih ahli panel yang telah menyampaikan penerangan dengan jelas dan mantap mengenai sejarah FELDA. Pertanyaan, bagaimana status terkini di mana bekas tanah rancangan FELDA tidak lagi berstatus tanah rancangan FELDA? Contohnya seperti FELDA Cerakah, FELDA Sungai Buaya, FELDA LC Johnson, FELDA Sendayan dan termasuklah FELDA Cahaya Baru. Mohon pencerahan daripada Abang Kamari. Baik.
Felda terletak di bawah Akta GSA, Group Settlement Act. Akta Penempatan Berkelompok. Okey. Ya, Akta Penempatan Berkelompok. Di bawah akta ini, kerajaan pusat hanya boleh melepaskan satu felda daripada ikatan GSA, hanya boleh melepaskan daripada ikatan GSA dengan beberapa syarat. Antara Okey. syaratnya ialah yang saya masih ingat, dua daripada tiga. Pertama, jaminan kehidupan penuka selepas dilepaskan GSA itu mestilah Okey. jaminan yang ke arah makin berjaya, bukan makin hancur dan makin rosak. Oh. Okey. Yang kedua, kerajaan negeri berkenaan harus menubuh satu jawatan kuasa pemandu atau jawatan kuasa pemantau kepada pembangunan komuniti penuka di kawasan felda yang terbabit supaya melihat jaminan tadi dapat diperkasakan. Ini antara dua syarat. Dan pada saya, macam felda Cair Baru, Ya. apabila syarat dua ini telah dilanggar dengan jelas dan nyata, hari ini saya tengok penuka dan keturunan penuka Cair Baru dah tak ketahuan lagi dah. Okey. Syarat pertama dah dilanggar. Tiada penubuhan jawatan kuasa pemantau peringkat negeri pun dilanggar. Itu keputusan daripada kementerian berkenaan waktu itu di bawah Akta Parlimen. Kalau dua sudah dilanggar, maka pada saya GSA itu harus diletak semula, reinstate semula. Oh. Diletak semula. Pada saya, nak memajukan kawasan tanah felda, dia mesti mencapai dua syarat tadi. Jangan rosakkan. Bila dia rosakkan, maka GSA harus letak semula. Apabila dia letak semula seperti kes felda Cair Baru, siapapun yang beli tanah di sana, dia ibarat tanah curi lah tu bro. Tanah tu tanah curi. Dia kena ambil balik semula. Ibarat kereta orang curi, dia janji nak buat tapi tu janji tak penuhi, kita ambil semula. Walau kereta tu dah modified bagi mahal macam mana pun, owner boleh ambil balik. Pada saya, ini area yang paling core sekali. Seperti kes felda Sungai Buaya juga begitu, seperti felda Cair Baru. Dan juga felda-felda yang lain. Saya tak pasti felda seperti felda di Negeri Sembilan. Saya dengar khabarnya mereka menjadi jutawan besar. Tetapi selepas habis duit yang mereka terima tu, mereka jadi miskin semula. Habis Jadi ini perkara ini berlanggarlah dengan prinsip GSA itu sendiri. Jadi saya minta kalau ada kawan-kawan kita dalam parlimen, semaklah semula akta GSA itu dan letak dalam kerangka felda yang terbabit supaya dapat dilakukan pembelaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Kamari atas pencerahan itu tadi. Baiklah, sebenarnya untuk